大家早上好，各位平安。 Selamat pagi, Shalom。 今天我们要思想一个题目，就是你是否忠心等候基督？ Tema yang akan kita gumulkan bersama pada pagi hari ini adalah setiakah engkau menantikan Kristus? 我们如果讲到等候，那是一个很难的事情。 Kalau kita berbicara tentang menunggu, ya, itu pekerjaan yang paling membosankan dan hal yang sulit bagi kita. 对不起，我因为感冒，所以用口罩。 Saya mohon maaf karena hari ini saya agak kurang sehat, jadi saya pakai masker. 我们等候，如果那等候的人他能够准时到，还不要紧。 Kalau kita nunggu orang, terus orangnya masih tepat waktu, ya masih baiklah, mendingan ya. 但是如果他很迟才来，那我们心不知道要记得怎么样。好像 Tapi kalau yang ditunggu-tunggu nggak datang-datang, sudah waktunya nggak muncul, hati kita jadi dak-dikduk. 有时候我们能够很生气，在那里骂人，在那边做各种各样的事情。 Kita jadi emosi, marah-marah, maki-maki sana sini gitu ya. 更何况讲到忠心等候基督的再来。 Apalagi kalau kita ini disuruh setia menunggu atau menantikan kedatangan Kristus. 2000年了，他还没有来。 Janji ini diberikan sudah 2000 tahun dan belum datang. 很多人在怀疑，到底耶稣来不来？ Maka itu banyak orang mulai ragu, mulai tidak yakin ini benar-benar datang nggak ya? 或者他只是骗我们？ Apa ini hoak, ini berita bohong ya, kita dibohongi. 但是我们从事实来看，他2000年前他来了，并且死了，并且复活了，升天。 Tapi kalau kita perhatikan, 2000 tahun yang lalu, Yesus telah datang, lahir di dunia ini, mati di atas kayu salib, bahkan sudah bangkit dari kematian. 如果第一次来是事实，那我们就相信第二次来也是事实。 Kalau yang pertama saja sudah digenapi dan pasti akan terjadi, yang sudah terjadi, pasti yang kedua juga pasti akan digenapi pula. 那我什么时候来，我没有人知道。 Kapan datangnya? Nggak ada yang tahu. 耶稣曾经在地上的时候，他也说：“孩子也不知道，只有父知道。” Yesus sendiri pernah bicara ketika dia hidup di dunia ini, anak pun tidak tahu, yang tahu hanya Bapa di surga. 所以我们要随时等候。那么怎么等候呢？圣经让我们从圣经来看。 Nah, maka itu kita harus setia menanti. Bagaimana caranya? Mari kita belajar dari firman Tuhan. 今天我们要从保罗所写的帖撒罗尼迦前书第1章来看。 Nah, kita akan melihat dari surat Tesalonika, yaitu 1 Tesalonika pasal 1. Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. 1 Tesalonika pasal 1 mulai ayat yang kedua. 帖撒罗尼迦前书是保罗第一次写信的信封。 Nah, surat 1 Tesalonika ini menurut para ahli dikatakan bahwa ini adalah tulisan surat pertama dari Rasul Paulus. 因为什么呢？因为大家如果注意从使徒行传第17章或者15章那里看，那个时候保罗他打算到亚洲，在亚洲一带传福音，但是突然间他看见异象。 Nah, kalau kita flashback ya, kita lihat di Kisah Para Rasul mulai pasal 15 sampai 17, di situ diceritakan Rasul Paulus itu sebenarnya punya keinginan atau punya misi untuk mengabarkan Injil di daerah Asia Kecil. Tapi pada saat itu tiba-tiba dia mendapatkan penglihatan untuk pergi ke Eropa. 那个时候他看见一个异象，就是有一个马其顿人，他说：“你来我们这里。” Nah,
di dalam penglihatan itu dia melihat ada seorang Makedonia yang berseru dan mengatakan, datanglah kemari, tolonglah kami. 就这样，保罗决定他不到亚洲传福音，他就改向欧洲传福音。 Maka dari panggilan itu, dari penglihatan itulah dia membatalkan rencananya pergi ke Asia Kecil dan dia mengarahkan ke Makedonia. 所以大家知道，福音开始是保罗向欧洲传福音。 Nah itulah kali pertama Rasul Paulus mulai mengabarkan Injil di daratan Eropa. 所以他来到帖撒罗尼迦的时候，大家知道帖撒罗尼迦是希腊城的第二大城市。 Nah sampailah Paulus sampai di kota Tesalonika. Kota Tesalonika ini adalah kota terbesar kedua di Yunani yang begitu maju, begitu ramai. 是做生意的地方，因为那边有一个港口，有一个海口，他们很容易做生意。 Nah, kota Tesalonika adalah tempat yang maju dan ramai, makmur karena apa? Di situ terjadi perdagangan yang sangat intens karena di dekatnya situ ada pelabuhan yang sangat besar sehingga terjadi traffic atau perjalanan yang sangat ramai dari berbagai macam tempat. 所以保罗到了那边，开始在那边传福音，开始慢慢接近人。在那边有犹太的会堂，所以他开始进到那边，开始向那边传福音。 Nah, disitulah Rasul Paulus datang ke kota itu dan ketika dia melihat ada sinagog-sinagog atau tempat-tempat ibadah orang Yahudi, di sana dia mulai melayani, dia mulai mengajar, dia mulai memberitakan Injil keselamatan Kristus. 在帖撒罗尼迦，保罗用3个安息日，就是差不多1个月的时间，在那边传福音。 Di kota Tesalonika ini, Rasul Paulus menghabiskan waktu 3 hari Sabat, artinya sekitar 1 bulan untuk melayani dan mengajar di sana. 感谢主，因为圣灵的工作，所以很多人信主。 Nah, kita bersyukur pada Tuhan melalui Roh Kudus, ada banyak orang digerakkan dan boleh membuka hatinya percaya kepada Yesus Kristus. 相信主的人很多数都是那些上层阶级，有的是有钱的人，妇女很多来信主。 Nah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di kota Tesalonika ini beragam, ya. Baik itu orang-orang biasa, orang-orang kaya, bahkan juga orang-orang yang berkedudukan tinggi dan para wanita-wanita yang begitu peduli dengan pelayan pekerjaan Tuhan. 这个大家可以从《使徒行传》17章那边看到。 Nah, kita bisa melihat atau membacanya dari Kisah Para Rasul pasal 17. 但是魔鬼也在工作。 Tapi bukan saja Tuhan, Allah Roh Kudus yang bekerja di sana. Iblis pun juga tidak mau tinggal diam. 因为那个时候保罗向他们传福音的时候，保罗说：“耶稣基督是真正世界的王。” Nah, karena pada waktu itu ketika Rasul Paulus memberitakan Injil, mengajar kepada mereka dengan mengatakan Yesus yang sudah bangkit itu, dia adalah raja sejati di dalam dunia ini. 那些不喜欢保罗的人，他们就用这个名字说保罗要推翻该撒政府、罗马政府，要另外一个王起立。 Nah, kalau orang-orang yang tidak suka sama Paulus, yang iri, yang nggak suka dengan dia, maka memakai kalimat dari yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu melaporkan kepada pemerintahan, kepada kekaisaran, ya, bahwa Rasul Paulus ini ingin mengkudeta penguasa yang berkuasa saat itu. Paulus ini mau memberontak sehingga dilaporkan kepada yang berwajib. 所以开始逼迫就临到帖撒罗尼迦。 Maka penderitaan dan juga penganiayaan hanya terjadi kepada jemaat di Tesalonika ini. 那个时候保罗和希腊是在那边传福音的。 Waktu itu Rasul Paulus pergi dengan seorang muridnya yaitu Silas untuk melayani atau mengabarkan Injil di Tesalonika. 因为这个逼迫，所以他们把保罗、希腊赶出离开帖撒罗尼迦。 Nah, karena
penganiayaan yang begitu hebat itu, akhirnya Rasul Paulus dikeluarkan dari kota Tesalonika pergi ke kota yang lain. 但是保罗他很爱帖撒罗尼迦的教会的信徒， Tetapi Rasul Paulus sangat mengasihi jemaat yang ada di Tesalonika ini dengan sepenuh hati. 我们来从帖撒罗尼迦前书第1章来看。 Nah, maka itu kita lihat tulisan Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ini mulai ayat yang kedua. 我们从第2到第10节来看。 Kita akan baca mulai ayat 2 sampai ayat yang ke-10. 1 Tesalonika pasal 1. 第2到第5我用中文，第6到第10张牧师用英语文。 Ya, ayat 2 sampai ayat 5 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin, kemudian ayat 6 sampai 10 akan saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Mari kita menyimak bersama-sama, kalaupun mungkin juga kita boleh baca bersama-sama. 第2节，我们为你们众人常常感谢上帝，祷告的时候提到你们，在上帝我们的父面前，不住的纪念你们因信心所做的功夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐。他上帝所爱，被上帝所爱的弟兄啊，我知道你们是蒙拣选的，因为我们的福音传到你们那里，不在乎言语，也在乎前人和圣灵，并充足的信心。正如你们知道，我们在你们那里为你们的缘故是怎么样的为人。第6节。 Ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kami telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. 帖撒罗尼迦的教会，就是因为保罗的传福音，他们中间很多人信主。 Ya, seperti kita tahu tadi bahwa jemaat Tesalonika ini ada atau berdiri karena pemberitaan Injil atau pemberitaan firman Tuhan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada mereka dan banyak orang akhirnya percaya. 但是因为逼迫保罗、希腊要离开， Tapi karena penganiayaan, maka Rasul Paulus dan Silas akhirnya harus meninggalkan kota ini. 但是他派提摩太到帖撒罗尼迦去看，因为这个年轻人，所以到那边去看那边的情况，因为保罗很想念他们。 Tapi meskipun Rasul Paulus dan Silas meninggalkan kota ini, Rasul Paulus tetap mengutus muridnya yang lain yaitu Timotius untuk pergi ke kota Tesalonika karena dia masih memikirkan atau khawatir dengan orang-orang atau jemaat di Tesalonika ini karena jemaat ini masih baru dan sedang menghadapi penganiayaan yang begitu berat. 提摩太回来的时候，报告给扫罗一个好消息，说他们那边很热心，他们离开偶像，他们真正的相信主。 Dan akhirnya Timotius kembali ke Rasul Paulus dan menceritakan, melaporkan kondisi dan keadaan orang-orang di Tesalonika itu. Oh, mereka orang-orang yang beriman teguh, mereka tetap setia, mereka meninggalkan penyembahan kepada berhala, bahkan mereka tetap boleh melayani dengan sukacita. 所以在第3节，我们保罗怎么说呢？因为第3节，在上帝我们父面前，不住的纪念你们因信心所做的功夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐。 Nah, ini laporan yang diterima oleh Rasul Paulus diungkapkan dalam ayat 3 ya. Kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, ya, usaha kasihmu,
dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. 帖撒罗尼迦的教会是新开始的教会，是保罗建立开始的教会。 Kita tahu bahwa jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat yang masih baru, ya, belum berdiri lama, yang baru dilayani oleh Rasul Paulus, baru beberapa orang yang bisa ikut di dalamnya. 但是他们很复兴，很希望，很爱主。 Tapi mereka itu penuh dengan kobaran semangat, mereka memiliki pengharapan yang kokoh, dan mereka mencintai Tuhan. 虽然有逼迫在他们中间，他们仍然保守他们的信心。 Meskipun terjadi penganiayaan yang begitu luar biasa di tengah-tengah mereka, tapi mereka tetap pegang imannya dengan kokoh sekali. 他们仍然用爱心去服侍人。 Mereka tetap menggunakan kasih yang mereka terima dari Kristus untuk melayani orang-orang di sekelilingnya. 因为他们盼望，他们知道主要来。 Karena mereka punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. 这就是保罗所称赞的帖撒罗尼迦教会。 Inilah yang dipuji oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 因为他们的信心虽然有逼迫，他们仍然保守他们的信仰。 Meskipun ada penganiayaan begitu hebat, tapi mereka tetap memelihara iman mereka dan tidak goyah untuk selalu berharap pada Kristus. 这就是他们的忠心。 Ini adalah ketekunan mereka, kesetiaan mereka. 不容易，各位弟兄姊妹们。 Bukan hal mudah. Saudara. 许多人在困难的时候，他们离开主。 Banyak orang karena kesulitan, karena penderitaan, dia tinggalkan Tuhan. 有的人为了找对象找不到，离开主。 Ada orang hanya karena mau mencari pasangan hidup, mereka tidak menemukannya, saudara seiman, maka dia mengalihkan kepada orang-orang yang memiliki iman yang lain. 我记得以前我那个时候出师在胡山那，那边有几个主日秀老师，后来因为要得到对象，他离开他的信仰。 Saya ingat dalam pelayanan saya di gereja yang lalu, ada beberapa pelayan Tuhan, khususnya guru-guru sekolah minggu yang begitu setia, begitu rajin sebenarnya. Tapi karena dia mencari pasangan hidup, sehingga dia pergi meninggalkan imannya kepada Kristus dan mencari orang yang beragama lain. 这就是不能忠心的也。 Nah, kita bisa melihat orang-orang yang tidak mampu bertahan dalam kesetiaan. 本来跟随主不容易， Memang ikut Tuhan itu tidak mudah. 常常有许多的拦阻，许多的逼迫。 Ada banyak hambatan, banyak persoalan, dan bahkan juga penganiayaan. 有的在经济上，因为给你一个很高的工作，所以你离开上帝。 Mungkin ada masalah ekonomi, ya, karena tawaran, ada gaji yang lebih tinggi, jabatan yang lebih tinggi, yang membuat kita goyah dalam iman asal kita pindah agama. 我们知道很多别的，如果你注意，好像在巴布亚、在麦丹一带、苏马特拉，很多本来是基督教，后来改了别的信仰。 Nah, kita lihat banyak daerah-daerah kantong-kantong Kristen di Indonesia ini, di Papua, mungkin di Sumatera Utara, banyak mereka mungkin kesulitan ekonomi karena tawaran-tawaran yang menggiurkan, hanya mereka meninggalkan iman kepada Kristus. 各位弟兄姊妹们， Saudara, 帖撒罗尼迦的信徒因为保罗称赞，为什么呢？因为他们持守虽然有逼迫， kita tahu kenapa Rasul Paulus memuji jemaat di Tesalonika. Karena mereka meskipun di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penganiayaan yang begitu berat, mereka tetap berpegang pada imannya kepada Kristus dan mereka tidak menjadi goyah. 耶稣基督在世界上的时候，他曾经告诉我们， Tuhan Yesus pada waktu dia di dunia ini, dia pernah mengajarkan hal seperti ini. 在路加福音第12章，我们来看，
yang dicatat di dalam Lukas 12 ayat yang ke-35. 在那里，耶稣比喻一个仆人，他等候他的主人。 Di sini Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan, ya, pengajaran melalui perumpamaan adanya seorang hamba yang menantikan kedatangan majikannya kembali atau tuannya. 有的给他5000，有的给他2000，有的给他1000。 Nah, di situ dikatakan ada orang yang dikasihkan 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. 另外一个比喻，耶稣给每一个人一个钱子银子，1000银子。 Yang lainnya juga ada bahwa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, tiap orang diberikan 1 talenta. 看他们后来怎么回来。 Bagaimana mereka mempertanggungjawabkannya ketika tuannya kembali. 主耶稣常常用天国的比喻来告诉我们。 Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan atau hal-hal surgawi untuk mengajarkan kepada kita. 所以在第12章35节那里，35、36节我们来看。 Nah, kita lihat pengajaran Yesus ya melalui Lukas 12 ayat 35 dan 36. 那里说：“你们要里要束上带，灯要点着，自己好像仆人等候主人从婚宴的宴席上回来。他来到叩门，就立刻给他开门。主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人必叫他做戏，自己束上带，金钱侍候他们到山上去。” Ya, ayat 35 sampai 37 ya, Lukas pasal 12. Yesus berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan dan ia akan datang melayani mereka. 42、43，主说：“谁是那忠心有建设的管家？主人派他管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见仆人这样行，那仆人就有福了。” Ayat seterusnya ya, ayat 42 dan 43. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atau semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. 这里35节，你们要束上带子，灯要点着。 Ayat 35 dikatakan, hendaklah pinggangmu itu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. 要束上带子做什么呢？就是准备工作。 Apa artinya pinggang itu tetap terikat? Ya, artinya bahwa dia siap sedia untuk melakukan tugasnya. 大家知道，当主耶稣洗门徒的脚，他拿一块布把衣服用腰束起来，后来拿一块布替门徒洗脚。 Kita ingat waktu Tuhan Yesus mau menyeka atau membersihkan kaki murid-muridnya pada perjamuan terakhir, dia mengikat pinggangnya itu dengan ikatan ikat pinggang begitu ya. Artinya dia siap untuk melakukan tugasnya, maka dia di sana berlutut dan mulai mencuci, membersihkan kaki murid-muridnya. 你灯要点着，耶稣曾经说：“你们是世上的光。” Dikatakan juga pelitamu harus tetap menyala. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. 各位弟兄姊妹们， Saudaraku, 我们在这个世界上，特别我们住在印尼， kita ini tinggal atau hidup di dunia, apalagi kita ada di negara Indonesia. 你要传福音不容易，你会被人家打。 Kalau kita mengabarkan Injil secara vulgar, langsung percaya Yesus, harus masuk gereja, maka akan banyak orang menolak dan mungkin juga kita bisa
tangkap ya, kita 因为我们常常 pemaksaan kristenisasi. 因为我们常常看见有的地方教会甚至他们聚会都叫他们上，把它关起来。 Ya, banyak tempat di mana gereja-gereja ditutup, bahkan ketika mereka itu sedang beribadah, ada orang datang membubarkan ibadah itu dan mengusir orang-orang dari ibadah. 不容易， Gak mudah. 但是当你用爱去做的时候， Tapi ketika kalian itu melayani atau melakukan sesuatu dengan penuh cinta kasih, 他们不能不接受， mereka tidak mungkin menolak. 他们很欢迎你。 Mereka pasti akan membuka tangan atau menerima. 这就是一个证明。今天下午我们当中的几位弟兄要到 Bromo 去，在那里庆祝圣诞。 Contohnya ini nanti sore ya, mulai siang dulunya beberapa teman dari komisi misi dan juga beberapa majelis, beberapa saudara akan pergi melayani di Gunung Bromo. Ya, di sana mereka akan merayakan Natal bersama-sama dengan jemaat di sana dan masyarakat di sana. 那么里的信徒都是马杜拉人。 Nah, kebanyakan jemaatnya itu adalah orang-orang dari suku Madura. 大家可以想象，当讲到马杜拉人，你就可以想到他们要信主容易不容易。 Nah, kita pasti tahu ya, orang-orang Madura itu tidak gampang untuk melepas imannya dan juga menjadi orang Kristen. 但是那边有一个教会专门马杜拉人的信徒。 Nah, tapi di sana ada satu jemaat kecil yang khususnya memang ditujukan kepada suku ini dan ada beberapa orang yang akhirnya dimenangkan bagi Kristus. 我们曾经去那边跟这个弟兄阿斯丹嘛，他的教会是在森林里面中间，森林的中间。 Nah, Pak Satrio bersama dengan beberapa saudara, Pak Astan dan juga beberapa misi yang lain pernah ke gereja ini. Letak gerejanya itu bukan di jalan raya begini, tapi di tengah-tengah hutan. 他们在那里聚会，差不多20多人。 Mereka beribadah di sana, jumlahnya kurang lebih 20 orang. 今年圣诞节我们要在那边服侍，但是因为邀请更多的四周围的人，他们愿意来，我们准备了80多件礼物。 Nah, sore ini kami merencanakan pergi ke sana, merayakan Natal bersama-sama mereka, meskipun jumlah mereka sebetulnya hanya sekitar 20 orang. Tapi panitia ataupun komisi misi menyediakan 80 bingkisan. Karena apa? Karena kesempatan ini mengundang juga orang-orang lain. Biasanya karena toleransi cukup tinggi di sana, bahkan orang yang bukan orang Kristen pun ketika diundang untuk Natal, mereka mau datang. 这就是第3届所说的因爱心所受的劳苦。 Nah, inilah tadi yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3 tadi adalah pekerjaan imanmu dan usaha kasihmu. 当你爱出的时候，你要付出，你要劳苦，你要牺牲。 Ketika engkau mengasihi, pasti engkau rela untuk berkorban, rela untuk berusaha, rela untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak mudah. 可能别人不了解， Mungkin orang lain tidak bisa menerimanya begitu aja. 但是这就是因为爱心，所以所产生的结果。帖撒罗尼迦的人信主， Tapi karena itu mengalir berdasarkan kasih yang tulus, maka jemaat di Tesalonika menjadi orang-orang yang sangat kokoh imannya dan menjadi berkat bagi sesamanya. 并且他们成为马其顿和亚该亚的榜样。 Bahkan dikatakan di dalam ayat 7 ya, mereka bukan saja menjadi orang yang dipuji oleh Rasul Paulus, tapi mereka dikatakan telah menjadi teladan bagi semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. 不必用说话，用爱影响很大。
Bukan cuma omdu, ya, omong doang, cuma ngomong kata-kata saja. Tapi bagaimana tindakan kasih, kelakuan kita, itu yang dirasakan oleh orang lain ketika kita melayani. 这就是第5节那里说，因为我们的福音传到你那里，不独在乎言语，也在乎全能和圣灵，并充足的信心。 Seperti yang dikatakan di dalam ayat 5 ya. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepadamu hanya dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. 各位弟兄姊妹们， Saudaraku, 我们每个人今天就在这里， hari ini kita sudah duduk manis di tempat ini. 你们有福气， Kita semua punya tugas. 我们都是很幸运的人， Kita orang yang beruntung, kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. 因为我们上帝拣选我们，让我们成为他的儿子。 Tuhan sudah memilih kita menjadi anak-anaknya. 好像第4节那里是上帝，我知道你们是蒙拣选的，帖撒罗尼迦是被上帝所拣选的一族人。 Nah, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat 4 itu ya. Kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, ya, orang-orang atau jemaat di Tesalonika adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. 我们被拣选了，那么你要做什么？静静的享受上天堂吗？ Kita adalah orang yang sudah dipilih Tuhan. Terus bagaimana? Wah, enak ya menikmati masuk surga. 上帝有一个任务要我们做，就是让我们成为光，让我们成为眼。 Kita dipilih bukan sekedar menikmati berkat karunia Tuhan, tapi kita punya tanggung jawab untuk menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini, memuliakan nama Tuhan. 今天你的孩子在哪里？ Hari ini anak-anakmu di mana? 你的父母在哪里？ Orang tuamu di mana? 你的朋友、亲人在哪里？ Pasangan hidupmu, teman-temanmu, kerabatmu ada di mana? 可能你用话讲，他们不接受； Mungkin ketika kita mengatakan, ayo percaya Yesus, ayo jadi orang Kristen, mungkin dia menolak. 但是你可以用你的行动、你的爱去关照他们。 Tapi engkau bisa memakai kehidupanmu, memakai tindakanmu yang penuh kasih melayani mereka. 这就是你的中心，树上带亮灯点着。 Inilah yang dikatakan bahwa kita ini boleh memiliki terang kita bercahaya dan kita mengikat pinggang kita. 随时中心在那里等候耶稣的再来。 Di dalam kesetiaan kita menantikan kedatangan Kristus kembali. 在路加呢说，那主人来了，看见仆人忠心，有福了。 Dikatakan dalam Lukas tadi bahwa ketika Tuhan itu kembali dan melihat hamba itu sedang bertugas siap untuk menyambut datangnya Sang Tuhan, maka dia menjadi orang yang berbahagia dan si Tuhan itu juga akan memberikan reward pada dia. 求主帮助我们， Kiranya Tuhan tolong setiap kita. 不让我们成为一个只是土受恩典、上帝的恩典，没有做事什么的。 Jangan biarkan kita ini menjadi orang-orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya mencari kesenangan dan keuntungan diri sendiri, dan kita tidak berbuat apa-apa. 主要来了， Tuhan segera datang. 我们看世界所发生的事情， Coba kita perhatikan apa yang sedang terjadi di tengah dunia ini sekarang. 许多的天灾、许多的战争都在发生。 Ada begitu banyak bencana alam terjadi, peperangan di mana-mana. 每天很多人离开世界， Banyak orang meninggal dunia setiap hari, setiap saat. 教会我记得几个以前曾经在唱诗班
有几个突然间听到他睡觉不起来，其实 Nah, saya ingat dari kelompok paduan suara kami, ada beberapa orang yang sedang istirahat, sedang tidur, sudah pergi dan tidak lagi melihat terbitnya matahari. 那么我们怎么建主呢？ Bagaimana kita memikirkan semua itu? 求主帮助我们， Kiranya Tuhan tolong setiap kita, 让我们真正的忠心等候基督。 supaya kita tetap setia menantikan kedatangan Kristus yang kedua. 我们祷告， Mari kita masuk dalam doa.